وعلى آله ومن تبعهم ونصره وله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, menerusi seluruh lintas kuasa imam bilal ucapan perempuan muslimin muslimat rahimahumullah, selamat berehat, tarawih berehat. Sudah sekalian, di saya kali kedua macam laki lah, dia tadi tinggal berdua. Saya bersama orang tempat ni banyak juga saya tolak. Betul nak tak tahu saya apa. Dia ada mesti berani nak. Kalau boleh dah bagi kita setiap malam. Tuan-tuan tak boleh jemu kan. Baik tuan-tuan sekalian, dalam masa yang ringkas, yang terbatas, dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyak juga berlaku peristiwa-peristiwa besar. Antara lain yang tuan-tuan kenali lah, pada umrah 17 Ramadan. Juga kita sambut biasanya nuzul Quran minggu depan lah, hari Rabu depan. Jadi pada malam ni kita tak bincang pada umrah, InsyaAllah minggu depan kalau izin Allah. Hari ini 10 Ramadan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Tarikhul Islam, ulang tahun tuan-tuan, bermula peristiwa Fathu Mekah. Walaupun Fathu Mekah ni dia berlaku di dalam bulan Syawal, tapi gerakannya bermula 10 Ramadan. Hari ini tahun 8 Hijrah. Selain itu banyak lagi lah cerita berlaku perang Ain Jalut. Ain Jalut ni juga di bulan Ramadan, tentera Islam mengalahkan Tatar atau Mongol. Sejarah tercipta Mongol tak pernah kalah dengan umat Islam pada bulan Ramadan. Peperangan Ain Jalut di bawah pimpinan Ulama Islam Simon Peres dan Saifuddin Qutuz. Yang tu kita cerita lain kali. Saya cerita pada malam ni peristiwa Fathu Mekah 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bermula gerakan ini. Bagaimana waktu Sulhul Hudaybiyah berlaku sebelum itu, ketika Rasulullah dengan 1,500 umat Islam tak boleh masuk Mekah, akhirnya ringkas cerita berlaku perjanjian MOU. Beberapa syarat dimeterai. Jadi kita pun tak mau bincang syarat itu masa terbatas. Antaranya ialah kumpulan daripada Quraisy ini dia boleh mencari gabungan dia. Maka dia bersama dengan Bani Bakar. Umat Islam bersama Bani Kinanah, mana mesti saling menghormati gabungan yang dibuat oleh kumpulan musyrikin Quraisy ataupun kumpulan Islam. Tak boleh menyerang di antara satu sama lain daripada gabungan ini. Dah ada lah dulu, dia tak timbul main dua kolam, tak ada masa tu. Kamu boleh dengan kumpulan kamu, aku boleh dengan kumpulan aku. Tak timbul dua kolam. Kena saling menghormati. Jadi cerita pada 10 Ramadan, bagaimana musyrikin Quraisy bersama dengan Bani Bakar, mereka menyerang Bani Kinanah. Maknanya musyrikin Quraisy mereka melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian itu. Sebab musyrikin Quraisy dia sebenarnya dia tertekan dengan perjanjian yang mereka sendiri buat, antara lain iaitulah apabila orang Mekah masuk Islam ke Madinah kena dipulangkan semula ke Mekah.
Tapi kalau orang Madinah murtad, balik ke Mekah tidak perlu dipulangkan ke Madinah. Yang ni yang beberapa sahabat, terutamanya Sayyidina Umar, tak setuju. Rasulullah boleh setuju, itu yang dia merasa tak boleh terima. Dia tak tahu itu strategi. Sampai dia jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidakkah kita ni berjuang di atas dasar kebenaran? Ya. Tidakkah mereka itu berjuang di atas dasar kebatilan? Ya. Nabi. Tapi kenapa kamu boleh terima? Jadi kalau tanya balik, Rasulullah tahu tak musyrikin Quraisy ni jahat? Tahu. Bahkan baginda kena usir, baginda juga dibunuh. Umat Islam sebelum itu kena tindakan yang berbagai. Diserang Madinah tak berhenti. Bukan Rasulullah tak tahu, dia malah jahat. Bagi dia kata, ya aku tahu. Tapi perjanjian ini dibuat kerana ada strategi. Ayat ni yang para sahabat tak nampak. Selepas daripada itu baru nampak. Yang dipanggil Muqaddimah Fathu Mekah, permulaan kepada Mekah ditawan. Sebab bila Mekah dapat kepada umat Islam, barulah turun surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepada kamu satu kejayaan yang sebenar. Maka sebelum ini bukan kejayaan sebenar. Walaupun sudah menguasai Madinah, tapi tak turun lagi ayat itu. Bila menguasai Mekah baru dapat diiktiraf. Sebab apa? Sebab selagi tak dapat Mekah, gangguan daripada Mekah. Mekah sentiasa menyerang Madinah. Mekah ni dia seolah-olah Putrajaya. Lagi Putrajaya tak dapat. Jadinya tu umpama pusat. Jadi ceritanya tuan-tuan, bagaimana musyrik Quraisy dia boleh menyerang Bani Kinanah bersama dengan Bani Bakar, melanggar perjanjian. Kerana tekanan yang mereka buat ini, apabila orang Islam yang lari ke Madinah, mereka tak diterima di Madinah. Nabi tak terima sebab perjanjian itu. Akhirnya mereka lari duduk di pergunungan. Kumpulan Abu Bashir dipanggil. Grup ni menyerang kafilah-kafilah dagangan orang-orang Quraisy yang berdagang di Syam. Jadi melumpuhkan ekonomi Mekah. Jadi bila ekonomi itu lumpuh, kuasa politik pun dia jadi lumpuh. Mana menyebabkan kekuasaan Quraisy di Mekah makin longgar. Maka sebab itu mereka buat berbagai usaha, termasuk meminta baginda SAW supaya menerima semula kumpulan yang lari tadi. Rasulullah tak terima sebab itu perjanjian. Mereka tak bagi Mekah, mereka tak masuk Madinah. Mereka menjadi perompak di tengah jalan. Jadi tuan-tuan, apabila Quraisy dengan Bani Bakar mereka langgar perjanjian, maka Rasulullah mengarahkan umat Islam ke Mekah. Bila ada langgar perjanjian, mana inilah masanya untuk menawan Mekah. Rasulullah ni sampai disedari oleh musyrikin Quraisy. Bila sampai tuan-tuan bilangannya puluhan ribu, ada kata 100,000 lebih. Akhirnya mereka cerita semua masyarakat Quraisy di Mekah takut. Mesti mereka dibuat tindakan. Sebab mereka pernah buat tindakan kepada umat Islam sebelum. Tapi Rasulullah jiwa besar. Siapa yang masuk Masjidil Haram, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Maka berlakulah di sana peristiwa Khalid awal Islam, Abu Sufyan Islam, Ikramah dia lari lah. Dia tahu lah dia mesti kenal lah, dia lari awal. Dia pun akhirnya Islam.
Saudara masuk tanpa menumpahkan setitik darah. Selamat. Kayaknya ramai di kalangan musyrikin Quraisy masuk Islam. Itu dia kata kejayaan yang sebenar ni tuan-tuan, bukan sekadar dapat menawan Mekah. Kejayaan yang sebenar, inna fatahna laka fatahan mubina, ni maksudnya berjaya menyelamatkan golongan musyrikin daripada masuk neraka. Tuan-tuan bayang kalau masuk setahun sebelum berperang, mesti ada yang mati. Kalau di kalangan tentera Islam, masuk syurga syahid. Kalau di kalangan musyrikin Quraisy, masuk neraka. Tapi tuan-tuan lihat, dengan disebabkan berlaku sulhul Hudaybiyah ini, umat Islam dapat menyelamatkan musyrikin Quraisy yang akhirnya mereka menjadi Islam. Lepas itu yang berperang Hunain, lepas itu pakai masuk Islam. Panglima-panglima Quraisy ini akhirnya menjadi panglima-panglima Islam. Khalid Al-Walid, Ikramah bin Abi Jahal, ramai lagi, Amr bin Suhail. Mereka ni pula membantu perjuangan Islam. Tuan-tuan nampak, inilah gerakan Islam yang sebenar. Dia bukan hanya dari segi politiknya untuk menguasai Mekah, menawan Mekah, tapi sebagai gerakan Islam dia juga nak menyelamatkan akidah manusia, menyelamatkan mereka supaya jangan kekal berada di dalam kemusyrikan. Mana dari segi dakwah dan mesti ada. Sebab itu tuan-tuan, ringkas cerita, kenapa kita kena merujuk sirah? Sirah ni salah satu, dia banyak sebab. Di cerita 2-3. Apabila kita merujuk sirah Rasulullah SAW, yang pertama sekali, dia merupakan salah satu sumber syariat, petunjuk yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Batang tubuh baginda itu menjadi musyarrah. Maka sebab itu apabila kita mengkaji sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita sedang mengkaji Al-Quran yang sedang bergerak, Quran yang hidup, praktikalnya di dalam sirah. Maka dia menjadi sumber syariat kita. Ini yang menjadi panduan kepada ulama-ulama Islam kita, kepada gerakan Islam. Mana kita bukan buat membabi buta tuli, kita buat ada sumber dia. Ini kita kena faham. Yang kedua tuan-tuan, bila kita mengkaji sirah, dia telah membawa kita mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita memahami sirah baginda. Tapi ialah orang kita berjanji gitu kan. Berjanji itu sirah. Tapi bila berjanji itu kita nilai hanya dari segi bacaan, lagu, taranum, tak ada makna. Dia jadi makna ni, menjadi bermakna kepada kita apabila kita syarah, kita berjanji. Dia mencerita tentang batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Quran tuan-tuan. Kalau kita bertadarus saja, membaca Quran, tapi kita tak faham isi, apa dia yang Allah Ta'ala khitab kepada kita, kita tak dapat pahala, tapi kita tak dapat petunjuk itu. Sama juga bila kita mengkaji, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni tuan kita kena kenal, termasuk sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas saya cukup lupa dengan sirah. Coba kita sebut tadi, dia memberi gambaran kepada kita, dia memberi petunjuk kepada kita. Kita buat sesuatu, kita ada panduan tentang salah sikap. Itu cerita lain manusia. Kalangan khulafah Islam itu pun ada salah sikap. Nama manusia.
berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, kita nak buat jawab. Benda tu tetap berlaku. Dah kan? Ini sahabat besar. Tapi paling kurang kita ada panduan. Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya dengan doktor lah contohnya, tuan-tuan sakit. Kalau tuan-tuan tak percaya dengan doktor, habis. Kita tahu doktor tu manusia, dia pun silap. Tapi apa pilihan dia? Doktor dengan bomoh, tuan-tuan nak percaya yang mana? Kan? Boleh jadi yang bomoh tu betul, yang doktor tu salah. Sebab apa? Manusia. Tapi paling kurang kita kena berpegang dengan doktor. Sebab doktor ni dia belajar, dia kaji. Kan? Bomoh ni dia belajar juga, tapi cara bomoh. Bukan kita nak fikir bomoh. Ataupun kita mengambil petua-petua pada orang tua-tua, makan ketum lah, apalah, akak muakak. Boleh jadi baik. Sebab apa? Dia menjadi asbab. Kan? Jadi asbab. Hakikat daripada Allah kita tak nafi. Macam kita jaga SOP ni, boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Tapi paling kurang kita sudah mengambil asbab. Hakikat itu daripada Allah. Inilah iman kita. Tentang salah tidak manusia, kita tak nak kata apa. Nama manusia dia terdedah kepada kesilapan. Jadi bagaimana untuk kita mengelak? Maka kita lihat kepada panduan agama. Jadi sebab itu kita merujuk pada ulama. Kalau pakai ada ramai ulama, macam mana? Cari yang jumhur, cari yang ramai. Sebab la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak boleh sepakat di atas kesesatan. Jadi tuan-tuan, kaedah boleh jadi yang ramai itu pun salah, tak apa. Tapi paling kurang kita meyakini bila ramai, maknanya apa? Kesilapan itu mungkin kurang. Tapi kalau seorang boleh berdua, dia mudah terlibat dengan kesilapan. Ada macam tuan-tuan pergi satu tempat, tak pernah pergi, nak makan, kedai ada 2 buah. Tuan-tuan tengok kedai ni ramai manusia, kedai ni orang tak ada, tuan-tuan nak masuk yang mana? Tentu kita berfikir, kalau mudah ambil yang kedai tak ada orang. Tapi tanya balik, kenapa orang tak ada? Sama ada layanan dia, sama ada makanan tak. Otak kita terus menerima itu. Kenapa sebelah ni ramai berkata? Pandangan kita mesti sudah. Sebab apa? Ramai. Yang tak ada terbuat. Tuan kedai muak tengah mulut-mulut. Cashier sampai 20 sen duit lah, tak ada orang. Maknanya apa? Pandangan dia mesti tak sedap kan? Ataupun layanan tak baik, ataupun kedai ni kena santau, ataupun kedai ni orang lindung. Macam-macam persepsi. Jadi kita nak pergi yang kan? Kita pergi kedai yang ramai, mesti sedap. Itulah tanggapan manusia. Itulah tuan-tuan. Maka sebab itu paling kurang kita ada sandaran dalam apa kerja buat kita. Sebab kita nak mengelak seperti mana kita sebut dalam tazkirah kita yang awal ni. Tak mahu segala amal ibadah kita ni dia jadi adat, jadi kebiasaan, biar dia jadi ibadat. Macam mana nak jadi ibadat? Mesti ada sandaran, mesti ada hujah. Kalau tidak dia sia-sia hidup, kita bimbang. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah cerita tentang Fatu Mekah yang mana tuan-tuan lihat apabila Rasulullah masuk menguasai Mekah, menyelamatkan ribuan manusia daripada dibunuh masuk neraka. Ada yang ulama-ulama Islam, gerakan Islam tulis macam bahagiakan bahtera penyelamat. Apa maksud bahtera? Yang melalui gelombang lautan, tapi misinya tetap nak menyelamatkan manusia. Inilah yang mesti ada kepada kita sebagai umat Islam, sebagai pendakwah,
Semua kita berperanan nak menyelamatkan manusia. Itu juga kita sebagai khalifah. Khalifah ni iqamatuddin wa siyasatu dunya bih. Tegakkan agama, tak boleh urus dunia dengan agama ni. Yang tuan-tuan lihat hari ini jadi cacat merbak ni, bila dia tidak diurus dengan baik cara agama. Tapi kalau kita biar dia lagi rosak, itu yang kita kena campur tangan. Walaupun kadang-kadang kan, kadang-kadang terbalik, itu cerita lain. Kita ambil kaedah mereka, mala yudrak ulu la yatur ulu. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tinggal semua, lagi hancur lebur mukhlisin, habis. Tak ada apa. Islam dia bagi kaedah, bagi jawapan segala permasalahan yang kita hadapi. Islam bagi jawapan. Ini yang mesti ada dalam diri kita, keyakinan ini. Baik itu tuan-tuan, usaha kita selagi kita ada hayat, sebelum kita diambil nyawa oleh Allah, inilah tugas kita. Iqamatuddin, bukan iqamatus solah. Iqamatuddin makna agama seluruh. Itu kita dah tekankan sebab apa? Umat Islam dia nampak kutiba alaikum siyam, dia tertinggal kutiba alaikum qisas. Kenapa? Anda terpengaruh dengan diayat dan perancangan musuh, karena tak faham Al-Quran yang dia baca. Dia tak rasa itu merupakan satu tuntutan sama. Ini yang kita nak terus terangkan kepada masyarakat kita. Walaupun kita hadapi kesukaran, itu biasa. Tuan-tuan tengok dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia masukkan mana-mana kata-kata Allah bila nabi-nabinya merayu kepada Allah tentang halangan yang mereka hadapi. Nabi ini mengadu kepada Allah. Mana Allah Ta'ala sebut, ini adalah merupakan sunnah perjuangan, kamu tak boleh lagi. Tidak ada hamparan permai daging merah. Ada Allah Ta'ala sebut kepada baginda SAW dan juga kepada kita, "Lau kana 'ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asyqa." Kalau jalan perjuangan ini dekat, mudah, ramai yang ikut kamu. Orang nak cari yang mudah, orang nak cari yang senang. Walakin ba'udat, jauh. 'Alaihim asyqa, penuh ranjau. Itulah sunnah. Kita memanglah nak ikut selera kita, cari yang mudah. Tapi perjuangan Islam ini tidak ada mudah. Tidak ada hamparan permainan ini yang hanya ada darah merah di hujungkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Allah SWT berikan kepada kita istiqamah dengan kefahaman tentang agama ini. Baik Tuhan Syekh Abdul Azam kata, barang siapa yang menyangka agama ini dapat ditegakkan dengan begitu mudah tanpa memerlukan pengorbanan, dia tidak memahami tabiat agama ini. Tabiat agama ini dia tidak ada laluan mudah, sentiasa akan diserang. Mana ada nabi-nabi yang selesa, tuan-tuan cuba, semua bertembung dengan umat. Ada nabi dan rasul tak ada umat. Ada yang seorang umat yang berlawan dia kata. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Kita sudah masuki 10 hari Ramadan, ada 20 hari lagi insya-Allah. Bulan cari bersungguh-sungguh tawaran